أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini dengan keizinan daripada Allah, kita sama-sama diberi kesempatan untuk berhimpun dan berkumpul di dalam surau ini. Mudah-mudahan kita mendoa dan mengharapkan majlis ilmu kita, baik atas nama kuliah ataupun ceramah, semoga mendapat rahmat dan keberkatan dari sisinya insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengurusi surau, ahli-ahli jawatan kuasa, serta mereka yang turut sama menjayakan program kita pada malam ini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang dapat dan mampu memberikan imbuhan dan imbalan atas usaha daya upaya tuan-tuan. Seterusnya kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Walaupun malam ni kita bukan berada di masjid, tetapi sambutan alhamdulillah. Saya pun macam orang sakit jantung dah, mikrofon ni penuh. Kalau masjid tak tahulah, ni baru tahap surau kan. Alhamdulillah. Baik, malam ni kita berbicara serba sedikit, santai-santai, ringkas-ringkas berkenaan sebahagian peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Bila membicarakan persoalan akhir zaman, kita perlu ingat satu benda, iaitu sumber. Bila nak membicarakan tentang akhir zaman, sumber dapatan kita untuk kita bercakap, untuk kita mengeluarkan pandangan dan pendapat, seharusnya berbasiskan kepada dua sumber yang utama. Yang pertama ialah nas-nas daripada Al-Quran, dan yang kedua ialah nas-nas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi sebenarnya lebih kepada pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat, mungkin daripada ulama-ulama, daripada pandangan-pandangan individu dan persendirian, bila mereka melihat kepada waqi', melihat kepada event, melihat kepada peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Apapun kembali kepada asas nas Al-Quran dan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama mentadabbur dan mempelajari salah satu daripada hadis yang pernah disabdakan oleh junjungan besar
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar, iaitu sepupu ataupun menantu kepada Nabi Muhammad sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum yawma idzin 'amirah wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama' min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Bila kita memperhatikan apa yang disabdakan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun, hampir saja akan tiba kepada umat manusia di akhir zaman. Rasulullah memberitakan kepada kita 4 konteks, 4 elemen yang cukup penting di dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah berbicara mengenai agama. La yabqa minal islami illa ismuhu. Tiada yang tinggal, tiada yang kekal pada Islam itu di akhir zaman illa ismuhu, kecuali namanya sahaja Islam. Yang kedua, Rasulullah berbicara mengenai panduan umat Islam, iaitu Al-Quran. La yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tiada yang tersisa, yang berbaki daripada Al-Quran kecuali hanya tinggal tulisan dia. Dan yang ketiga, Rasulullah berbicara mengenai tempat seperti ini, iaitu Rasulullah berbicara mengenai masjid. Masajiduhum yawma idzin 'amirah. Masjid-masjid kamu pada hari itu besar, indah, tersergam. Walakin kharabun minal huda, atau ada riwayat wahiya kharabun minal huda, tetapi kosong, sunyi daripada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir dan keempat, Nabi Muhammad berbicara mengenai ulama. Ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama'. Dan ulama-ulama kamu pada masa itu adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia yang berada di bawah kolong langit ataupun di bawah naungan langit. Kenapa ulama-ulama kamu pada masa itu diistilahkan oleh Rasulullah dengan seburuk-buruk makhluk? Ada benda yang dilakukan oleh mereka. Min indihim takhrujul fitnah. Kerana dari sisi ulama itu sendiri keluarnya fitnah, wa fihim ta'un, dan kepada ulama itu jugalah akan kembalinya fitnah tersebut. Jadi bila kita merangkumi keempat-empat aspek ataupun elemen penting yang disebutkan oleh Rasulullah yang bakal berlaku di akhir zaman ini, sebenarnya dia merujuk kepada 4 perkara yang saling berhubung kait. Keempat-empat ini mempunyai connection yang cukup besar dan rapat di antara satu dengan yang lain. Pertama, Rasulullah membicarakan tentang Islam sebagai agama. Yang kedua, Rasulullah membicarakan tentang Al-Quran sebagai manual, sebagai panduan untuk umat Islam melaksanakan ataupun mempraktikalkan ataupun mengamaliahkan apa yang dikatakan sebagai Islam tadi, dan seterusnya hubung kait
tempat sebagai penyatuan bagi umat Islam, iaitu masjid, dan seterusnya pendakwah, penyebar, mereka yang dianggap mempunyai kelebihan ataupun otoriti, yang mempunyai integriti dalam masyarakat untuk menyebarkan Islam, iaitu ulama-ulamanya.